Baik. Yang ketiga perkara sunnah, siwak, gosok gigi. Berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah, Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidaklah aku tak nak menyusahkan umat aku akan perintahkan mereka untuk siwak, untuk bersugi setiap kali wudu. Jadi sebab tu sunnah. Nabi tak nak wajibkan, susah. Takut jadi susah pada umat dia, maka Nabi kata sunnah. Okey. Bila gosok gigi ni dibuat? Ada yang kata sebelum membaca bismillah kerana ia bukan termasuk dalam perbuatan wudu. Ada yang kata ia dilakukan sebelum berkumur. Sebab kita gosok gigi, lepas tu kita nak kumur kan. Kita bersugi, lepas tu kita nak kumur. Jadi waktu tu kita bersugilah. Yang penting bersugilah. Yang penting bersugi. Baik. Yang keempat, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Berdasarkan hadis daripada Laqit, dia kata, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ya Rasulullah, beritahu saya tentang wudu. Nabi kata, asbiril wudu. Hendaklah kamu sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi'. Hendaklah kamu, dalam bahasa lama dia panggil menyelati. Maksud dia masukkan celah-celah jari itu dengan air, ratakan. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kamu berpuasa. Hadis ni riwayat Tirmizi, kata Tirmizi hadis hasan sahih. Daripada Ali bin Abi Talib, dia mengatakan dia minta bekas air wudu, kemudian dia berkumur dan dia memasukkan air ke dalam hidung dan dia keluarkan dengan tangan kirinya. Maka dia buat ni benda ni 3 kali. Kemudian dia kata, inilah cara Nabi SAW berwudu. So sunnahnya Ali tunjuk kan. Sunnah dia ambil air dengan tangan kanan, kumur, air yang sama sedut. Itu sunnah. Dalam hadis ditunjuk begitulah. Hadis Ali ni tunjuk gitu, ambil air, kumur, sedut terus. Air yang sama, sedut terus, keluarkan dengan tangan kiri. Lepas tu baru buang air kumur tu lah. Boleh? Ini kita cerita sunnah, cerita yang Nabi tunjuk. Tak nak ustaz, saya nak buat macam lain, pulang lah. Sunnah je. Tapi kalau ahli sunnah, dia pandang sunnah ni besar lah, paling tidak dia kena buat lah. Alah ustaz bincang benda kecil-kecil ustaz. Iyalah, kita bincang kecil-kecil sebab benda besar sekali orang kata kita poyo pula bincang. Kita bincang benda kecil lah sebab kita orang kecil. Marhain saja. So benda tu kita nak tunjuk kita amal sunnah walaupun sekecil-kecil perkara. So ini yang Ali tunjuk macam mana cara Nabi buat. Sifat wuduk Nabi. Ambil air, kumur, terus masuk ke hidung. Keluarkan dengan tangan kiri, kemudian luahkan air kumur tadi. Okey. Ulama berbeza pendapat tentang perihal berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ada yang kata kedua-duanya sunat. Ini pendapat mazhab Syafi'i, ini pendapat Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Al-Hakam, Qatadah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, pendapat Imam Malik, pendapat Auza'i, pendapat Lais dan pendapat Ata' dan juga satu riwayat dalam mazhab Ahmad. Ada yang kata wajib. Ada yang kata wajib. Dia kata kedua-duanya adalah wajib di dalam wuduk dan mandi dan syarat sahnya. Ini pendapat Abu Layla, pendapat Hamad, Ishaq dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan satu riwayat daripada Ata'. Ada yang kata masa mandi je wajib. Ada yang kata sunnah. Dalam wuduk sunnah. Pendapat Syafi'i. Ada yang kata tak, wajib dalam wuduk dan dalam mandi. Ini pendapat Ahmad. Ada yang kata wajib dalam mandi. Ini pendapat Abu Hanifah. Jadi pendapat Syafi'i dalam masalah ni lebih kukuh lah. Lebih kukuh. Baik. Bagaimana kaifiat berkumur dan masuk ke air dalam hidung? Ambil air menggunakan tangan kanan, menghembus air keluar dari hidung dengan tangan kiri. Sebab hadis Ali tadi. Boleh diasingkan antara berkumur dan masuk air dalam hidung, tetapi afdalnya dilakukan serentak seperti mana hadis-hadis yang disebutkan. Sebab itu kita kata afdal.
kita nak dapat pahala kan. Jadi kita buat cara yang disebut dalam hadis, bagi sama. Baik, setakat ni lah, bila kita baca hadis-hadis ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan buat sama ke tak sebelum ni? Ke sama? Kalau sama tu kira kemas lah tu kan. Kalau tak sama tu tuan-tuan kita kena ubah sikit lah. Susah Ustaz, saya dah 25 tahun ambil wuduk macam yang saya buat. Tak apa, kita ubah sikit-sikit. Kadang-kadang memang lupa sebab kita dah buat benda yang biasa kita buat. Saya dulu kan, sama juga macam tuan-tuan juga, sapu sikit-sikit kan. Bila kita dah belajar hadis, kita nak sapu keseluruhan, tapi kadang-kadang lupa juga. Tapi sekarang ni tak lupa dah lah sebab kita dah buat kan. Kita dah selalu buat. So kita konsisten buat. Selagi mana kita ingat kita buat.